Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Mereka nak blackmail negara kita supaya kita bagi mereka duit atas platform yang tidak betul dan tidak benar. Selagilah Kerajaan Perpaduan Madani ada, selagilah Perdana Menteri ke-10 memimpin, selagilah parti-parti politik bersama atas kita agung, lawan tetap lawan, Tuan Yang Bertua. Apa nak takut? Mata biru ke, mata coklat ke, mata hijau, dia salah, kita betul, kita lawan. Apa nak takut? Sebab Allah bersama kita yang benar. Dengan pertama sekali saya nak sebut macam mana kita nak takut Perdana Menteri, sebab kita adalah amalan demokrasi. Dan paling penting dalam akta ni, kalau kita tengok dalam fasa yang saya sebut tadi, apa-apa keputusan dalam fasa 32 yang dibuat oleh Perdana Menteri yang disebut, mesti melalui perintah dalam warta. Maknanya dia kena bentang dalam warta dan disiarkan. Dia tak bolehlah buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi. Yang buat keputusan seorang-seorang sembunyi-sembunyi, Yang Berhormat Senator tahu siapa? Kehilangan Batu Putih. Saya nak cakap, hilang sembunyi-sembunyi. Semua orang tak tahu. Peguam negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti, tak ada orang. 4 hari, hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa. Tak ada pula isu ni digembar-gembor seolah-olah kedaulatan kita, kedaulatan. Ada pula. Tapi tak apa, ni cerita dulu. Kita biarkan RCI buat keputusan sebab dia nak siasat sebenarnya. Walaupun task force dia siasat, ada orang tak nak datang. Sekarang RCI kata kena datang, tak datang, kena masuk penjara kalau tak datang. Yang Berhormat, ketika itu saya bukan menteri luar. Betul. Bukan Yang Berhormat. Tak ada. Yang Berhormat dah tak ada terlibat. Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat dengan saya terlibat, benda ni tak berlaku, insyaAllah. Sebenarnya Tuan Yang Di-Betul, saya nak kena terang kekebalan ni kerana banyak kegusaran, kekhawatiran seolah-olah Perdana Menteri dengan majlis akan memberikan kekebalan pada negara asing. Yang Berhormat sebut tentang Mossad, Yang Berhormat sebut tentang baru-baru ni bawa masuk pistol nak tembak segala-galanya. Yang Berhormat, tengoklah fasal yang pertama ni. Fasal yang ada undang-undang yang terpakai, fasal 3. Fasal 2. Undang-undang tidak terpakai. Akta ini tidak terpakai dalam fasal 2. Ia tidak terpakai bagi prosiding jenayah. Kalau ketua negara ke ketua kerajaan melakukan jenayah, memanglah dia akan dikenakan tindakan jenayah. Takkanlah Perdana Menteri ke majlis ke menteri-menteri kabinet boleh lepaskan orang daripada lepasan jenayah kalau akta kata tak boleh. Tak ada kena-mengenanya. Ini jaminan dalam akta. Nombor 3, mukadimah saya, Tuan Di-Pertua. Yang Berhormat tanya kenapa ni reciprocity dulu macam mana, perlukah? Yang Berhormat Senator kata ni kan buang duit, buang masa. Saya nak jawab macam ni lah. Dulu sebelum akta ni, yang wujud ialah satu dokumen pentadbiran yang saya jawab dalam Dewan Rakyat, tata cara pentadbiran. Tata cara pentadbiran ni ialah untuk memohon imuniti mana-mana negara yang dibawa ke ketua negara dan sebagainya, ialah dia ada beberapa peringkat. Yang membuat keputusan adalah Menteri Luar, iaitu peringkat pertama, pemohon kepada negara asing itu akan memohon kepada bahagian bilateral Kementerian Luar Negeri. Kemudian peringkat kedua, bahagian bilateral akan memberikan cadangan penerangan ringkas kepada menteri. Peringkat ketiga, menteri akan membuat pertimbangan untuk mengiktirafkan. Peringkat keempat, menteri bersetuju. Kemudian dihantar kepada bahagian protokol konsular Kementerian Luar. Peringkat kelima, bahagian protokol dan konsular luar akan menyediakan perlakuan pengiktifaran ditandatangani oleh menteri. Peringkat ke-6, bahagian protokol akan mengkemukakan pengakuan pengiktifaran yang telah ditandatangani oleh negara asing yang memohon. Jadi dulu, daripada semenjak merdeka dengan adanya Kementerian Luar Negeri sampai hari ini yang tak ada akta, tak pernah ke kita tertanya, bolehkah seorang menteri luar yang menggunakan kuasa pentadbiran menggadaikan kedaulatan negara kita seperti dipersoalkan oleh Yang Berhormat? Tak ada pula. Tapi kenapa bila kita nak adakan satu undang-undang yang lebih terbuka, yang lebih terikat supaya peranan dapat dimainkan oleh Perdana Menteri dengan ahli-ahli majlis, kita mengkhawatiri, menggusari seolah-olahnya ada niat udang di sebalik batu. Itu sebab Yang Berhormat, saya kata Yang Berhormat sebagai golongan-golongan yang cukup pintar dan mempunyai pengalaman, mesti mengetahui bahawa sebenarnya
akta ini bila diwujudkan di bawah bahagian 4 Majlis Kekebalan Negara Asing, kita menyebutkan langkah demi langkah kewujudan majlis di bawah pasal 20, fungsi majlis di bawah 21, kemudian kuasa majlis ditetapkan 22, keanggotaan majlis Perdana Menteri pengurusi timbalan Perdana Menteri sebagai timbalan pengurusi, menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam undang-undang, hariwan luar negeri, pelaburan, perdagangan, industri, kewangan, hariwan negeri, sumber manusia, pengangkutan, pertahanan, perdagangan, bahagian tanah, ketua negara, dan majlis ini setiausaha adalah Ketua Pengarah Bahagian Hariwan Undang-Undang. Bererti bahawa majlis ini adalah tentang isu undang-undang. Itu sebabnya Tuan Yang di-Pertua, pentafsiran ini mesti saya terangkan dalam mukadimah saya supaya tidak adanya salah tafsir bahawa kekebalan ini bererti memberikan kebebasan kepada elemen kedaulatan oleh mana-mana individu politik yang kita seolah-olah merasakan berkemungkinan menggunakan akta ini untuk melepaskan sebuah negara, ketua negara daripada tanggungjawab. Tidak betul dan tidak tepat. Jadi, akhir sekali sebelum saya pergi pada secara spesifik, saya nak tekan pada elemen bahawa yang paling penting bila kita lihat kepada undang-undang immunity ni ialah memang betul undang-undang dulu ada. Dan sentiasa ada sebab tiap-tiap negara asing mempunyai hak kedaulatan mereka masing-masing. Berarti Tuan Yang di-Pertua sebagai seorang peguam yang begitu pengalaman tahu bahawa negara asing mempunyai kebebasan mereka dalam negara kita, mereka. Tetapi perbezaan yang berlaku sejak kebelakangan 10, 20, 30 tahun ialah bila negara terlibat dalam perniagaan. Hari ini negara terlibat dalam perniagaan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung melalui sebagai contoh sovereign wealth fund. Contohnya di Malaysia, contoh yang terdekat ialah Khazanah. Ia adalah business entity kerajaan. Sebab ada kerajaan dalam dunia yang 200 lebih ni, negara-negara dia sendiri nak masuk sign kontrak sebab dia rasa negara sign, jaminan mesti tak lari, bond mesti bayar. Nak bankruptkan negara macam mana? Itulah tanggapan mereka. Tapi bila negara bermasuk dalam perniagaan, di European Union, Tuan Yang di-Pertua, diwujudkan European Union tu sebagai satu premis perdagangan antarabangsa sebab dia nak undang-undang tu supaya terpakai dan boleh terpakai, boleh dilaksanakan untuk perniagaan. Import, ekspor, cukai, kewangan, rate dan sebagainya. Itu perniagaan. Dan apa yang berlaku kalau kita tengok dalam akta ini, kita mengatakan bahawa penepian kekebalan bahawa kita tengok dalam bab 2 dalam bahasa Inggeris dengan izin saya nak sebut tentang apa yang disebut sebagai in part 2 bila dia menyatakan tentang jurisdictional immunities of a foreign state. Bila negara tu dikatakan mempunyai immunity, dia remove. Pasal 7 penepian kekebalan, dia sendiri bersetuju nak pergi kepada premis mahkamah. Ke pasal 8 dalam kes-kes transaksi komersial, kita tak berbagi kekebalan pada negara kalau dia masuk dalam perniagaan. Kemudian kontrak kerja, ini baru keluar. Seorang security guard dia sign kontrak dengan embassy US. Mahkamah baru buat keputusan tadi mengatakan bahawa industrial court salah mendenda embassy US, nak bayar dia denda sebab breach of contract. Dia kata industrial dispute is a personal and private matter. Kes tu dibuang atas tajuk immunity. Tuan Yang di-Pertua, saya nak jawab, kalau di Paris bila kerajaan Malaysia disamai, kenapa mereka tak tolak atas tajuk immunity? Ini yang saya marah, yang berhormat senator. Bila government of Malaysia kena saman di Madrid, di Spain, Madrid Spain, di Perancis, saman di Luxembourg, saman di Belanda, boleh pula dia tahu yang kita tak, konon Malaysia tak ada immunity, while we are bound by international law. Tapi bila kes security guard di US, premis US di Jalan Ampang tu, saman security guard tu saman balik sebab dia kena buang kerja, mahkamah baru tadi buat keputusan, mahkamah tinggi, bahawa mahkamah perusahaan salah. Tak boleh sebab embassy US tu ada immunity. Habis kenapa mereka nak lelong harta kita di Perancis? Saya nak tanya tuan-tuan yang berhormat senator. Kalau yang berhormat tanya saya, kenapa saya marah? Saya marah sebab bukan saja isu kedaulatan mereka kacau. Mereka nak blackmail negara kita supaya kita bagi mereka duit atas platform yang tidak betul dan tidak benar. Nak saman-saman lah kat Malaysia, betul lah yang berhormat senator cakap dekat Sabah, saman je lah. Tapi dia saman dalam negara dia, dokumen bahasa dia, hakim orang dia, peguam orang dia.
Seperti yang berlaku di Madrid. Kenapa kita buat tactical kick-off di Madrid? Sebab kita kata bahawa suluh fraud tu ialah suluh award tu award yang palsu kerana pentadbir ataupun timbang tara arbitrator tu ialah timbang tara yang tipu. Dan kita berjaya, insyaAllah dia dah buat rayuan, itu hak dia. Tapi saya nak sebut, di Malaysia kita menghormati diplomatic premise of United States of Government, tak ada hal. Mahkamah kata tak boleh kacau, immunity. Bila Malaysia 15 juta tak ada immunity ke Yang Berhormat sekalian? So something is wrong somewhere. Adakah kerana kita bertukar kerajaan, bertukar Perdana Menteri, bertukar Menteri Undang-Undang, bertukar Peguam Negara yang menyebabkan mereka merasakan agaknya Malaysia ni bolehlah kita main tolak-tolak sebab tak ada orang jaga, buat larilah nak dara orang, kononnya lah. Minta penjelasan sikit. Saya buat bukan Dimas, saya akan answer spesifik. Jadi apa yang saya nak sebut, saya tahu kalau Yang Berhormat tanya pasal suluh, saya boleh jawab lah. Okay. Jadi isu yang saya nak cakap ialah bila kita tengok kekebalan, immunity ni yang mana tak ada tu ialah dalam elemen penjagaan supaya bila dalam syarikat, harta intelek, harta kapal negara, dia tak boleh mengatakan bahawa negara tu yang masuk kontrak dia ada immunity. Apa yang kita wujud dalam akta ni ialah dalam bidang kuasa mahkamah kita, supaya bila mereka ketua negara atau negara tersebut disaman dalam negara kita boleh dilaksanakan kecuali dalam elemen-elemen yang diberikan penepian kekebalan di bawah bab 2, iaitu dalam elemen penjagaan dan sebagainya. Okey. Akhir sekali saya nak sebut sebelum saya Yang Berhormat saya benarkan ialah isu timbang tara dalam pasal 16. Apa sebenarnya berlaku dalam kes Sulu, Tuan Yang Dipertua? Saya kena terangkan ialah mereka menggunakan tactical strategy. Strategi dia pandai, betul-betul bijak. Pasal third party funders ni memang banyak, duit banyak. Memang bijak lawyer dekat US dengan UK ni. Pada saya lah bijak, tapi tak sebijak lah peguam-peguam daripada Jabatan Peguam Negara kat belakang ni. Orang kita ni nampak je senyap tapi memang bijak. Kita counter balik strategi. Sebab Tuan Yang Dipertua, dia menggunakan dokumen Jawi dalam tahun 1878. Semua orang pun tak faham Jawi dia. Adakah orang Madrid boleh faham Jawi? Tak, bohong gitu. Lepas tu dia kata kita hutang dia duit sebab itu dia punya. Okey, tak apalah. Lepas tu dia saman kat negara dia. Takkanlah dia saman negara dia, kita sendiri pun tak tahu dokumen tu. Dia kata kita dah setuju, kalau tak hadir dia dapati bersalah. Tak apalah. Tapi dalam timbang tara antarabangsa tu Yang Dipertua, is alternate dispute resolution. Dua pihak kena setuju. Mediation dengan arbitration. Timbang tara tu dengan mediasi, kalau kena setuju dengan forum tempat dia, kena setuju dengan hakim. Siapa yang kita lantik ini semua ex parte, one sided. Lepas tu dia bagi order. Tuan Yang Dipertua tahu tak? Saya rasa Yang Berhormat Senator Tan Sri Hanifah Aman tahu. Yang Dr. Stampan yang kita kejar dia belum apa-apa dah dapat bayaran 2.5 million USD. Tiba-tiba dia bagi award, dia dapat bayaran. Siapa bayar dia? Definitely from that group of the funders. Jadi apa yang dia buat dengan award ni Tuan Yang Dipertua ialah dia pergi forum shopping. Kita halang dia masa tu tengah sibuk lah Jabatan Peguam Negara nak selesaikan. Dia lari ke Perancis, dia lari ke Luxembourg, dia lari ke Belanda sebab dia nak tengok negara mana yang berkemungkinan kita ada aset, dan salah satu daripada dia target ialah aset rumah-rumah pegawai-pegawai diplomatik di Paris, France. Atas order yang dia dapat di Madrid yang tak ada kena-mengena. 1878 dalam bahasa Jawi. Okey, tak apalah. Kemudian baru ni saya kata Tongsung, grup-grup Tongsung minta. Ni baru surat pun sampai ni. Saya dah cakap Menteri Kabinet, saya boleh cerita lah. 13 Mac 2024. 8 bilion USD. Ini keturunan yang disebut sebagai, ada pula adik-beradik lagi ramai Tuan Yang Dipertua. Pajakan tanah oleh Sultan Jamalu Al-Alam, Sultan Jamalu Azam. Jadi saya nak tanya pada tuan-tuan Yang Berhormat Senator, bila benda ni nak berhenti? Jadi sebenarnya mungkin soalan Yang Berhormat tanya saya, Datuk, adakah ini boleh membantu? Pasal 16 timbang tara. Jadi maknanya kalau mereka nak saman kita atas isu kedaulatan negara, jurisdiction, dia boleh pergi kepada ICJ. Tapi kalau dia nak saman kita atas undang-undang kontrak ataupun timbang tara, dia kena ikut prosedur undang-undang, adanya majlis. Itu saja. Dia bagi notis dan kita akan buatkan gerakan untuk membela diri. Yang berlaku pada kes Sulu ialah mereka mengambil kesempatan, walaupun undang-undang antarabangsa itu ada, walaupun ada elemen restriktif
immunity semua dah ada. Dia mengguna platform perjanjian perdagangan antarabangsa yang kononnya ditandatangani antara mereka dengan kita pada tahun 1878. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, tidak ada limitation period. Kalau kita tak melawan kes Sulu ni, semua negara-negara yang pernah mentakluki Asia Barat seperti Perancis mentakluki Belanda ditakluki menaluki Indonesia, Spain menaluki Filipina, betul. Thailand je tak ditakluki. Malaysia ditakluki oleh kerajaan British dan sebelum British bertukar pada lain. Isu dia ialah apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka akan mengambil kesempatan daripada satu dokumen walaupun tidak sahih ke tidak wujud ke. Dan inilah sebenarnya yang menjadi masalah sebab kita perlu dan harus bersedia. Yang Berhormat Senator Hatta, silakan. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Menteri atas penjelasan yang sepatutnya kita dapat terima sebelum kita mula berbahas, dan penjelasan-penjelasan ini dapat membantu kita. Cuma dalam kes khusus yang disebut mengenai tuntutan yang dibawa oleh sahabat kita Senator tadi, Subramaniam versus US Embassy ini, mahkamah kita juga yang telah memberikan kemenangan kepada Subra, ya. Tapi dirayu pula oleh US Embassy, dia pula menang. Jadi ruang untuk rayu-merayu ni masih terbuka. Jadi apakah maksudnya kalau undang-undang kita ni dah ada gitu, Amerika ni, US Embassy ni tak boleh lagi merayu dengan kemenangan yang telah dicapai oleh Subra di mahkamah perindustrian, ya, gitu. Yang Berhormat Menteri, sila golong dan ya. Jadi kalau saya tak sempat, saya boleh bagi jawapan secara bertulis sebab dah bersedia jawapan. Ya, sila. Okey, Yang Berhormat Senator, sebenarnya kita tak boleh halang sesiapa menyaman ke membuat rayuan dalam negara kita. Itu hak mereka. Tak ada masalah. Dia nak saman kita dalam kes US Embassy, itu hak dia. Dia nak merayu pun hak dia. Hakim membuat keputusan, mahkamah tinggi, dia pun boleh merayu di mahkamah rayuan. Tak ada masalah, itu hak. Kita punya masalah dalam negara Malaysia, kita tak ada masalah mereka nak saman kita, tapi dalam negara kita, itu saja. Kalau dia saman dalam negara kita, kita boleh membela diri secara pintu depan, bukan pintu belakang. Dan kedua, kes di Sabah telah putuskan kes Sulu bahawa tuntutan itu tuntutan yang tidak bernas dan tak sepatutnya wujud. Tetapi Mahkamah Antarabangsa tak nak memberi penghormatan kepada keputusan hakim di Sabah. Sepatutnya dia menghormati keputusan mahkamah kita. Itu yang sebabnya saya nak beritahu pada Yang Berhormat Senator, dengan ada undang-undang ini, sekurang-kurangnya ada prosedur tetap bahawa Perdana Menteri lah yang akan memantau isu bila berlakunya kes-kes sedemikian. Jadi semua pihak akan dipanggil, adanya prosedur, ada mesyuarat, dan akhir sekali Yang Berhormat banyak yang khawatir tu, dalam fasal ke-33 ialah kuasa untuk membuat peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu akan diwujudkan sebahagian daripada undang-undang. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu. Saya sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, kesimpulannya tak ada masalah. Nak saman-samanlah kerajaan Malaysia. Tak ada hal. Sebab kita sebuah negara, kita samanlah. Kita pun ada peguam teror-teror kat belakang. Saya pun setuju Yang Berhormat Senator Rose tanya berapa banyak kita bayar. Memanglah nak bayar. Ni US dollar dah kali 4 bulan. Berapa? Saya tak main saham. Berapa? 7? 44.7. Euro dollar, pound, memanglah mahal. Siapa kata murah? Isu sebenarnya ialah mereka menggunakan ini sebagai taktik memeras ugut supaya kalau kita tak nak lawan, sebab dia boleh lawan dan dia banyak duit, dia nak tekan supaya kita setai. Tapi selagilah Kerajaan Perpaduan Madani ada, selagilah Perdana Menteri ke-10 memimpin, selagilah parti-parti politik bersama atas kita agung, lawan tetap lawan Tuan Yang Di-Pertua. Apa nak takut? Mata biru ke, mata coklat ke, mata hijau? Dia salah, kita betul, kita lawan. Apa nak takut? Sebab Allah bersama kita yang benar. Dengan itu Tuan Yang Di-Pertua, semua yang saya tak boleh jawab, saya jawab secara bertulis. Tetapi saya nak yakin pada Yang Berhormat, insya-Allah dengan undang-undang bertulis ini, kita akan memberikan satu shield yang terbaik untuk negara kita supaya
Perdana Menteri akan datang, kerajaan akan datang, akan mempunyai sistem dan prosedur sama untuk melindungi kekebalan negara kita dalam negara kita dan negara mereka. Itu saya mengucapkan terima kasih dan saya harap yang lain kita akan jawab secara bertulis. Dengan itu Tuan Yang Bertuah, saya mengucapkan terima kasih dan saya berharaplah undang-undang ni akan diterima tanpa pindaan. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.